Okey, soalan cepu emas. Macam mana pula kalau masa kita bukan sama juga dengan kosong? Okey. Let's say you want to sketch a graph. You nak lukis graf untuk siapa? You nak lukis graf Y versus X. So, untuk siapa ni? Kalau Y versus X, sasahlah untuk wave. Okay? Ataupun energy U. So, you nak tahu macam mana lukis graf Y versus X when T is not 0. So, let's say kita bagi satu value lah. When T equals to... nak masukkan berapa Masukkan je lah. T equals to... pi... masukkan 1 saat je lah. So, apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah kalau particle vibration tersebut dekat T1 saat, T1 saat ini 2 saat kan? T1 saat. So, sekarang particle dah berada kat sini. Bila particle dah berada kat sini, vibration dia dah lain. Bila vibration dah lain, initial phase kita dah berubah. Maksudnya graf awak ataupun wave pergerakan wave awak sekarang dah berada, crash dengan throw dah berada di lokasi yang berbeza lah. Sebab sekarang masa dia dah 1 saat kemudian. Mata awak akan nampak lokasi atau position of crash dengan throw di tempat yang lain. Jadi, macam mana kita nak buat? You masukkan saja Y equals to, ni I guna soalan tadi balik. 2 sin pi over 2T tolak 5X. So, apa yang kita nak buat? Kita masukkan T tu dengan 1 saat. Pi over 2, 1 tolak 5X. So, I masukkan 2 sin pi over 2 tolak 5X. Sekarang tengok graf awak dalam ni ada Y, ada T, tak ada dah T sebab kita dah gantikan dengan value. So, graf ni akan jadi graf Y versus X. Betul lah kita nak lukis graf Y versus X ketika T 1 saat. Jadi, macam mana nak lukis ni? So, saya ada 2 kaedah yang sangat mudah lah. Sebelum kita nak cari kaedah yang mudah tu, saya tak suka bila saya nak plot graf, negatif ni duduk dekat kita punya function yang kita nak plot which is X. So, I nak remove negatif ni, letak kat depan. Boleh I nak pastikan depan X ni mesti positif. Supaya nanti kita plot, kita tak salah plot. So, I buat apa? I keluarkan negatif ni semua kat luar. So, yang bila dah negatif kat luar, ini akan jadi positif. So, I pindah ke depan supaya nampak cantik sikit. Dah sampai pula dah. Dah siap. I just keluarkan negatif. Sebab sign boleh Kalau cos tak payah. Cos negatif ke negatif dia akan jadi positif balik. So, kalau sign, apa-apa negatif you keluarkan, dia akan hilang lah negatif di dalam bracket. Jadi, macam mana kita nak lukis graf? You lukis graf macam biasa, Y versus X. Dan apa yang dekat belakang ni, dia akan jadi macam initial phase, perubahan initial phase. Maka, starting dia mungkin negative sign. Starting dia negative sign. Ini asal dia. Tapi disebabkan kita ada perubahan ni, maka graf awak dah tak jadi negative sign. Dia dah jadi graf lain. Macam mana kita nak buat tu? So sekarang kita akan tunjukkan 2 contoh. Satu contoh guna phasor diagram yang saya dah ajar. Satu lagi contoh saya akan gunakan perubahan paksi. So, saya salin balik soalan supaya kita nak guna. So, ini equation awak. So, kita nak lukis graf yang ada perubahan initial phase dalam bracket ni. Jadi, kaedah pertama, I ada 2 teknik. I have 2 techniques. Jadi, teknik pertama. Apa I nak buat? I guna phasor diagram lah. So, kalau I guna phasor diagram, ingat tak? Ada segi 4 ni. Lepas tu, you punya anak panah menunjukkan
function awak di mana. So sekarang kita punya function adalah, okay, function kita adalah negative sign. So negative sign di mana? Sini sign, ke kanan sign, ke atas cos, ke kiri negative sign. Okay, ini graf negative sign function. Ingat kan? Jadi, bila satu graf negative sign function, diubah dia punya initial phase sebanyak tolak pi per 2. Tolak pi per 2 tu maksudnya kan benda ni kan pusing anti-clockwise. Okay, dia pusing anti-clockwise. Jadi, bila you tolak, maksudnya, you tolak tu maksudnya berada di sini lah, di atas. So, sekarang, graf awak, instead of negative sign, tapi disebabkan dia ada tolak pi per 2, sekarang dia berada di sini. Okey, dia berada di kawasan ini. Ini negative sign function yang telah ditolak pi per 2. Okey, phi ni benda ni lah, depan dia lah. Jadi, you dah tahu dah nak lukis graf apa kan? Kalau duduk dekat atas ni, maksudnya graf cos. Kan? Sebab duduk dekat amplitude. So, kita pun lukislah Y versus X. Okay, Y versus X. Cantik. Sekarang dah duduk kat sini. Dia daripada sini, dia tukar ke sini. Jadi, graf cos. Siap. Berapa nilai? 2. Negatif 2. So, satu complete cycle, you boleh guna yang tadi sama Ini lambda. Ini 2 lambda. So, you boleh label balik. Kalau sorry, bukan 1.62. Tadi kita punya lambda adalah 1.26 meter. Jadi kalau sini 1.26 meter, boleh label. Sini you akan dapat 0.6 berapa 0.63 lah. 0.63, 1.26 and so on. You boleh label Sini meter, sini meter. See? Walaupun graf ni negative sin, you end up with a graph cos. Kenapa? Sebab ada perubahan dekat belakang dia. Now, second method. Second method ni adalah selalunya apa yang kita akan guna ataupun you jumpa dalam buku lah. First step yang you nak guna, kita akan guna moving axis. Saya suka guna moving axis. Jadi, moving axis macam mana? Benda ni akan jadi, kita nak nampakkan benda wave awak sekarang dah berubah. Dia punya pergerakan dia dah tak berada di situ lagi. Jadi, banyak mana dia berubah sebanyak tolak pi per 2. Kaedah pertama, apa you kena buat? Draw basic graph. Based on equation. So, sekarang basic graph kita adalah negative sin. So, I pun lukis graph negative sin. Okay, ini basic graph I. Ini Y versus X. Sebab I masih lagi lukis Y versus X. Sekarang tak siap lagi. Nombor 2, move axis. Okay, axis ni. Ni axis kita panggil. Jadi, axis ni, kita nak move macam mana? Kalau you nampak sini tolak, then, move axis to the left. Okay, sebab kita gerakkan ke kiri. Bila kita gerakkan axis ni ke kiri, dia seolah-olah macam wave awak tengah bergerak ke kanan. Okay? Kalau awak nampak tambah, dekat sini tambah, then move axis to the right. Bila kita ambil, kita nampak tambah dekat sini, awak ambil axis ni, awak gerak ke kanan. Okey, sekarang jawapan yang kita nak adalah tolak pi per 2. Okey, sebelum you nak fikir apa itu pi per 2, ingat dulu balik. Satu complete pusingan atau cycle dia adalah 2 pi. Jadi kalau separuh, ini adalah pi. Kalau suku je, ni kalau suku ni, berapa nilai dia? Pi per 2. Jadi kita ada tolak pi per 2, you dah tahu. Dia adalah suku je. Maksudnya nilai dia tu suku. Suku daripada penuh. Jadi, nombor 1 dah lukis. Nombor 2, kita kena gerakkan aksis. Kita kena gerakkan aksis ke kiri. Ni, tolak maksudnya ke kiri. Banyak mana? Tolak ke kiri sebanyak pi per 2. Ni aksis ni, bawa dia ke kiri sebanyak pi per 2.
Jadi banyak mana pi per 2? Awak boleh lukis sikit kat belakang ni sebab axis kita dah. Okey, ini satu cycle kan? Pi per 2 banyak mana? Pi per 2 adalah suku. Jadi, awak kena lukis baru. Axis awak ni, awak lukis baru, dia duduk di sini. Inilah axis baru awak. Jadi, graf awak sebenarnya dia akan dapat juga cos macam saya. So, jangan tinggal macam ni, buruk. Lukis balik bagi cantik. Okay, sambung sini Nombor 3. Redraw. So, tadi kita dah lukis, kita salin balik bagi cantik. So, sekarang ni graf awak dah bermula dengan cos, awak lukis je cos. Okey, so sama juga, ini nilai dia 1.26, sini 0.63. So, sini you boleh label lah. Meter. So, C. You ada dua kaedah. Sama ada you prefer guna phaser. Phaser tu maksudnya anak panah. Kalau anak panah you kena ingat lah. Sini sin tambah lagi pi per 2 ataupun cos. Kan? Ini sebenarnya aka cos lah. Dia ada banyak nama. Sini negative sin, sini negative cos. So, bila you nak plot, you boleh main dengan anak panah. So, you tahu arah starting graf you macam mana. Kalau siapa yang nak guna moving axis, first dia kena draw dulu basic dia. So, basic kita negative sin. Dia lukis dulu negative sin. Lepas tu, dia gerakkan berapa banyak axis tersebut ke kiri ke kanan. Okey, kalau negatif, gerak je ke kiri. Kalau positif, gerak je ke kanan. Hence, bila you dah gerakkan tu, you tengok gerak banyak mana. Sekarang gerak sebanyak pi per 2. So, gerak pi per 2, banyak ni je. Okey, banyak ni je gerak pi per 2. Jadi, bila kita redraw balik, dapat sama macam saya tadi. Okey, sama Okey, dua-dua boleh digunakan. Dia sebenarnya ada banyak teknik. So, you pilih teknik mana yang you suka. Okey, kita try buat soalan lecture note dalam lecture note pula. Thank you.